Amerika Syarikat dan Iran menghentikan serangan buat sementara waktu dan memberi peluang sekali lagi kepada diplomasi. Teheran berkata ia tidak akan menyerang selagi Washington tidak menyambung semula kempen pengebomannya. Tetapi ini masih lagi satu jeda, bukan pencatan senjata. Iran berkata ia tidak meminta untuk kembali ke meja rundingan dan ia masih mendakwa menguasai Selat Hormuz. Banyak persoalan tentang apa sebenarnya maksud jeda ini dan apakah matlamat akhirnya yang sebenar. Untuk cuba memberi kita sedikit pandangan, kita bersama dua tetamu malam ini, Kaveh Shahrur, seorang peguam dan fellow kanan di Institut McDonald Laurier, serta Dr. Ken Pollard, Naib Presiden Dasar di Institut Timur Tengah. Tuan-tuan, terima kasih banyak kepada anda berdua kerana bersama saya di I24 News malam ini. Ken, saya ingin mulakan dengan anda kerana Washington berkata ia menghentikan serangan untuk memberi ruang kepada diplomasi. Tetapi bagaimana dengan Sekatan Laut? Iran mendakwa ia masih mengawal Selat Hormuz. Ia juga berkata ia belum pun meminta rundingan atau perbincangan. Adakah Sekatan Amerika Syarikat ke atas pelabuhan Iran akan kekal buat masa ini? Tiada petunjuk bahawa ia tidak akan kekal. Tetapi sekali lagi, akhirnya Rumah Putih benar-benar ingin melihat gencatan senjata dilaksanakan semula. Jika pihak Iran berhenti menembak kapal-kapal di selat itu, saya rasa Amerika Syarikat mungkin akan mempertimbangkan semula, mungkin bersetuju untuk membukanya semula. Sekali lagi, bagi Presiden Trump, beliau sangat ingin kembali kepada gencapan senjata di mana kapal-kapal boleh bergerak bebas melalui Teluk Parsi. Itulah yang dia benar-benar perlukan sekarang. Kaveh, bagaimana pula dari dalam Iran? Bagaimana jeda ini dipersembahkan? Adakah rejim mendakwa bahawa mereka telah memaksa Amerika Syarikat untuk berundur? Atau adakah juga sedikit kelegaan kerana serangan telah berhenti buat masa ini? Senang bersama anda. Saya rasa sebenarnya kedua-duanya. Rejim Iran sedang menjual perkara ini di dalam negara sebagai satu lagi pertunjukan kekuatan oleh pasukan Iran. Bahawa hakikatnya mereka telah, anda tahu, berjaya melancarkan satu lagi serangan terhadap syaitan besar dan sebagainya. Setiap perkembangan dalam perang ini dipaparkan di dalam negara sebagai satu pertunjukan kekuatan oleh rejim Iran. Tetapi sejujurnya, perang ini telah membawa kos yang besar kepada Iran dari segi ekonomi. Dan dari segi ketenteraan, ia sebenarnya telah membawa kemusnahan besar kepada rejim Iran, walaupun mereka sering berlagak. Jadi saya rasa di kalangan rakyat Iran, terutamanya mereka yang tinggal di selatan, yang menjadi mangsa pengeboman, mereka sangat lega kerana terdapat jeda dalam pertempuran. Dan saya rasa di kalangan rakyat Iran biasa juga, ada rasa lega bahawa pertempuran telah berhenti seketika dan harapan bahawa mungkin ini akan membawa pihak-pihak kembali ke meja rundingan dan mungkin akan ada peluang ekonomi kerana pada masa ini ekonomi Iran sedang merosot, semakin tidak terkawal. Baiklah, berkaitan dengan perkara itu Ken, apabila bercakap tentang sebarang rundingan yang akan disambung semula, apa yang Washington harapkan daripada rejim itu? Satu lagi MOU yang mungkin Iran tandatangani tetapi kemungkinan besar tidak akan mereka setujui. Maksud saya jika mereka mahukan diplomasi, jaminan apa yang Washington perlukan untuk memastikan ia benar-benar berbeza kali ini? Baiklah, lihat. Inilah dilema besar yang dihadapi oleh Presiden Trump. Kerana pertama sekali, ada matlamat yang mahu dicapainya apabila memasuki konflik ini, betul? Jadi beliau mahukan perjanjian nuklear baharu yang akan menjamin Iran tidak akan membina senjata nuklear. Dan ingat, beliau mahu dapat mendakwa bahawa ini adalah perjanjian yang lebih baik daripada pelan tindakan komprehensif bersama yang ditandatangani oleh Presiden Obama, betul? Beliau perlu membuktikan bahawa semua ini berbaloi. Beliau mahu inventori peluru berpandu balistik Iran dimasukkan dalam perjanjian itu. Beliau juga mahu sokongan Iran terhadap proksi dan sekutunya di seluruh rantau ini dimasukkan. Itu semua adalah set tuntutan asal. Selain daripada itu, sudah tentu kepada perubahan rejim yang jelas sekali kini sudah tidak lagi menjadi pilihan. Tetapi selain daripada itu, anda tahu, kini dia menghadapi komplikasi besar tambahan, iaitu dia perlu membuka semula selat itu. Dia perlu memastikan perkara itu. Orang Iran tidak boleh mengenakan tol ke atas kapal-kapal yang melalui selat itu atau bayaran tidak rasmi daripada sekutu Amerika di Teluk sebagai balasan kerana bersetuju untuk tidak menahan kapal-kapal di selat itu. Ini adalah agenda yang sangat besar dan ia masih belum jelas walaupun terdapat kerosakan ekonomi sebenar yang disebut oleh Kaveh bahawa Trump mempunyai sebarang pengaruh seperti yang dia perlukan untuk mendapatkan separuh daripada itu. Dan itulah sebabnya kita terperangkap dalam keadaan ini. Anda tahu, ini keadaan gencatan senjata yang menyeksakan ini. Situasi tiada peperangan sebenar, tiada keamanan sebenar. Keadaan tergantung ini kerana Presiden Trump tidak dapat mencari jalan untuk mendapatkan apa yang dia mahukan dan berundur. Apa maksud anda dengan pengaruh, Ken? Pengaruh apa yang boleh berkesan terhadap rejim yang nampaknya satu-satunya matlamat mereka sekarang hanyalah untuk terus bertahan hidup? Ya, maksud saya, anda telah tahu ajukan soalan ini kepada Kaveh. Tapi saya rasa kita semua telah melihat bahawa ini akan menjadi sangat sukar
kerana ini adalah rejim yang setakat ini terbukti sekurang-kurangnya kebal terhadap tekanan yang mampu dikenakan oleh Amerika Syarikat. Inilah punca kekecewaan Presiden Trump. Beliau terus cuba menekan mereka dalam bidang-bidang ini dengan harapan mereka akan akur kepada tuntutannya. Dan setakat ini, beliau masih belum dapat berbuat demikian. Kave, awak mahu sambung tentang itu. Adakah terdapat sebarang petunjuk setakat ini tentang apa yang benar-benar berkesan untuk memberi tekanan kepada rejim? Dan setakat ini, apa yang belum berhasil? Sebenarnya, secara tradisional, saya fikir kuasa tentera adalah satu-satunya perkara yang berkesan terhadap rejim itu. Tetapi sejujurnya, memandangkan kawalan yang mereka lakukan ke atas selat dan hakikat bahawa Amerika Syarikat dan Israel tidak dapat mengalahkan tentera Iran sukar untuk diketahui. Saya benar-benar bersetuju dengan Dr. Pollack. Sukar untuk tahu apa sebenarnya yang berkesan. Rejim Iran disebabkan oleh sifatnya sebagai sebuah pemerintahan diktator yang kejam, tidak peduli tentang rakyatnya sendiri dan tidak peduli tentang kesusahan ekonomi yang ditanggung oleh rakyatnya sendiri. Jadi saya rasa sebenarnya perkara utama yang boleh ditawarkan oleh Amerika Syarikat dan saya harap perkara ini tidak ditawarkan kepada mereka ialah untuk menormalkan hubungan dengan Iran. Jika para perunding Iran bersedia menerima perkara itu dan membenarkan Iran untuk sepenuhnya kembali menyertai ekonomi dunia dan terus melakukan apa yang mereka lakukan. Sudah tentu, itu menimbulkan masalah serius untuk Amerika Syarikat dan menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Israel. Jadi saya benar-benar tidak nampak alat tekanan apa yang ada di sini yang boleh digunakan oleh Presiden Trump. Ini adalah situasi yang sangat-sangat sukar yang telah dicipta oleh Presiden Trump untuk dirinya sendiri. Sejujurnya. Jadi satu soalan lagi untuk kamu berdua. Kendall, saya akan mulakan dengan kamu. Berapa lama kamu fikir jeda yang sedang kita saksikan sekarang ini boleh bertahan? Apa yang kamu lihat sebagai pencetus yang paling mungkin yang boleh menyebabkan kedua-dua pihak kembali ke dalam konflik secara langsung sekarang? Jadi pertama sekali, saya hanya ingin menyokong segala yang baru sahaja dikatakan oleh Kaveh. Saya rasa semua poin beliau memang tepat. Dan atas sebab itu, perkara ini boleh berlarutan untuk masa yang sangat lama, Nicole. Maksud saya begini, saya memang mengesyaki kita akan melihat Presiden Trump cuba meningkatkan ketegangan ketenteraan pada satu ketika menjelang pilihan raya pertengahan penggal di Amerika Syarikat. Saya sangka kita sedang bersiap sedia untuk itu. Nampaknya dia telah berundur. Tapi saya tak akan terkejut jika pada satu ketika pada bulan Ogos atau mungkin tepat pada masa pilihan raya pertengahan penggal, dia akan cuba meningkatkan ketegangan dan berharap itu boleh memberinya daya tawar yang dia perlukan. Meyakinkan rejim Iran untuk berundur. Tapi sekali lagi, saya rasa itu tidak mungkin berlaku. Dan sebagai hasilnya, anda tahu, saya rasa kita akan melalui pilihan raya pertengahan penggal. Dan selepas itu, kemudian ia menjadi persoalan untuk Trump. Okey, jika saya sudah melalui pilihan raya pertengahan penggal, anda tahu sejauh mana saya benar-benar memerlukan ini pada ketika ini. Jadi sekali lagi, kita mungkin berada dalam situasi ini untuk agak lama. Tiada apa-apa yang benar-benar boleh saya jadikan fokus. Satu-satunya perkara yang orang ramai fokuskan ialah pilihan raya pertengahan penggal. Saya rasa semakin lama, perkara itu nampaknya tidak lagi menjadi faktor yang memaksa tindakan. Kave, apakah pandangan anda tentang jeda yang sedang kita lihat ini? Saya rasa kita akan melihat peningkatan dan lebih banyak MOU atau jeda dalam pertempuran. Sejujurnya, saya tidak fikir kita akan kembali ke keadaan perang penuh kerana saya tidak fikir mana-mana pihak mempunyai insentif untuk perang penuh. Ini adalah perang yang sangat tidak popular untuk Presiden Trump. Dan pihak Iran, seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya telah membayar harga yang agak tinggi untuk ini. Jadi saya tidak fikir mereka mahu kembali ke perang penuh. Tetapi pada masa yang sama, sangat sukar untuk mengetahui bagaimana mereka akan berunding mengenai perkara ini. Saya rasa mereka akhirnya akan mencapai satu bentuk perjanjian damai. Bila itu akan berlaku, sama ada sebelum pilihan raya pertengahan penggal atau selepasnya, saya tidak dapat pastikan. Tetapi saya rasa sementara kita menuju ke arah itu, akan ada banyak jeda dan penyambungan semula permusuhan. Kave Sharur dan Dr. Kent Pollack, Anda berdua memberikan pandangan yang sangat baik tentang keadaan perang semasa yang sedang berlaku di Timur Tengah. Terima kasih banyak kerana menyertai saya dalam perbincangan ini. Sama-sama, terima kasih.